menyerap di bawah van tu bawah tu supaya jangan kena tembak. Hai, Assalamualaikum semua kepada fan-fan follower page Harimau Melaya. Hari ni eksklusif Hisham bawakan untuk anda di Bumi Qatar hari ni. Hari ni hari yang ke-9 Hisham ada dekat sini. So sangat bertuah dan sangat berterima kasih kepada Abang Muhammad Zahid Abdullah yang sudi invite kita datang sini, dan Abang Zahid juga dia seorang jurutera untuk TV Al Jazeera. Apa khabar Abang Zahid, sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Abang Zahid sudi invite kita orang, siap jamu nasi lemak Alhamdulillah. Sebab ni hari 9, hari ni baru saya dapat. Alhamdulillah. Okay, Abang Zahid, mungkin boleh share sikit perkembangan dan latar belakang Abang Zahid di Bumi Qatar ni. Saya datang di Timur Tengah pada permulaan tahun 1997 di Abu Dhabi. Bermula di situ dan kemudiannya bergerak ke Dubai, salah satu emirate di United Arab Emirates, dan akhirnya dipindah ke sini di Doha pada tahun 2009. Okey, maksudnya di mana tadi? Di Abu Dhabi. Sampai di Abu Dhabi tahun 1997. Okey, macam mana boleh ke Abu Dhabi tu? Maksudnya abang apply ke, dipindahkan ke? Saya sebenarnya mendapat tawaran bekerja di mana mereka datang ke Kuala Lumpur untuk menjalani temuduga. Oh, okey. Stesen tu adalah stesen kerajaan Abu Dhabi, kerajaan UAE lah, United Arab Emirates masa tu. So ramai daripada jurutera-jurutera daripada pelbagai bidang penyiaran lah datang menghadiri temuduga tu. Dan pada masa tu saya tak rasa pun saya nak berhijrah daripada luar Malaysia. Tapi pada permulaan tu, bila dia tanya saya pasal perihal kerja saya, saya beritahu dia apa yang saya buat di Malaysia. Ketika itu abang buat apa? Masa tu saya dengan stesen TV3. Okey. So saya beritahu apa yang saya buat. Daripada situ mereka ada 3 orang masa tu. Dia punya bahagian sumber manusia, dia punya kejuruteraan, dan juga dia punya bahagian kewangan. Itu 3 elemen yang penting. So dia keluarkan surat tawaran. On the spot ataupun? On the spot. Oh, okey. Terus on the spot. Terus saya tengok dulu, sebab tak ada pengalaman macam mana kos penyiaran hidup di luar negara masa tu. So saya kata bagi saya tempoh, saya balik, saya buat penyata kiraan. So keesokan harinya saya balik pada dia, saya bagi tahu dia, saya rasa offer ni tak cukup untuk memadai menampung keluarga saya. Lepas tu yang kata okey, dia orang pergi discuss. Dia naikkan offer. Bila saya tengok angka tu, alhamdulillah, okey, saya kata okey, ini boleh lah. So bermula di situlah penghijrahan saya keluar daripada Malaysia. Saya menjual semua aset-aset, kereta, perabot, semua kosong. Mana bawa beg je. Maksudnya masa first penghijrahan tu abang seorang dulu kan ataupun terus bawa family? Terus bawa dengan anak saya sekali. 3 orang sekali. So bila abang dah habis hijrah ke Abu Dhabi tadi kan? First, apa yang abang tahu tentang Al Jazeera ni sebenarnya untuk permulaan kerjaya di sana? Abang kena buat apa di sana? Sebenarnya di Abu Dhabi tu adalah stesen televisyen kerajaan dia. Oh, okey. Belum lagi stesen macam RTM. Macam tidak RTM macam tu. So bila sampai di situ, cara kehidupan berlainan,
cara tata kerja lain. Tapi saya cuba adaptasikan diri saya. Kami 5 orang telah dipilih dari Malaysia, okey. Dari Malaysia, 5 orang. Pelbagai Bangsa. Maksudnya pelbagai position dan berbeza-beza ke sama? Tak, cuma jurutera okey. yang ada kemahiran seperti saya, macam jurutera penyiaran. So kami diberi mandat untuk menukarkan stesen TV itu daripada zaman analog ke yang modern, teknologi moden. Kami diberi selama 2 tahun. Tapi kami sebagai orang Malaysia bangga dan siapkan projek tu dan serahkan dalam 18 bulan. Setahun lebih, okey. Tapi penghidupan kalau tak ada berkeluarga memang susah. Sebab perjalanan hidup pagi pergi masuk kerja, petang balik rumah, duduk dalam rumah dikelilingi. tak ada macam kehidupan yang macam kat Malaysia ya. Kat Malaysia, macam mana kita boleh keluar, kita boleh lepak ke, berjalan di situ macam mana. So tapi bagi saya, tujuan saya mengambil langkah tu untuk demi keluarga. Macam mana penerimaan masa tu family abang untuk berpindah? Adakah diorang okey ataupun? Pada permulaan memang bila kita tinggalkan keluarga di Malaysia, ibu bapa, memang begitu emosi kita kena cekal emosi kita kan. Okey, bila dah masuk TV Al Jazeera ni di sana, permulaan bila abang dah siapkan apa yang diorang nak masa 18 bulan, okey, the next project apa pula yang diorang berikan kepada abang? Sebab diorang suruh saya mengajar tenaga kerja yang ada di situ, orang tempatan sana ke pelbagai daripada Jordan, daripada Syria, daripada Mesir. So mereka adalah sebahagian daripada kumpulan kerja di situ, menjalankan operasi harian dalam stesen TV. Bagi mereka masa tu Windows adalah sesuatu yang janggal untuk dia. Okey. Sebab diorang makan apa tu? Mana nak bagi dia orang suai kenal apakah Windows, macam mana dia drive sistem dia, bagi dia orang begitu asing sekali. Maksudnya dia orang memang ke belakang masa ketika itu. Okey, sekarang dia orang lebih maju. Itulah. So setelah dah habis projek tu, tinggal saya seorang je untuk yang Malaysia. Selain semua dah balik. Sebab dia orang tak tahan duduk seorang. Sebab walaupun ada isteri, ada 2-3 orang ada isteri, tapi culture mungkin suasana dia cukup berbeza sekali. Okey, bila dah siapkan semua kan, abang saya dengar ada pengalaman juga pergi turun ke mungkin abang di assign untuk macam news peperangan semua kan. Macam mana abang ketika itu mungkin dapat assignment ketika itu, boleh share kan? Masa tu permulaan WMD, Weapons of Mass Destruction, bermula di Iraq. So masa tu peperangan dah kira bergolak. So stesen menghantarkan saya sebagai bahagian teknikal untuk nak set up kan satellite communication untuk buat secara langsung daripada lokasi. So kami diberi tugas untuk membawa liputan berita daripada Baghdad, daripada Basra dan berbagai liputan yang melibatkan peperangan. Okay, mungkin ada penonton yang tak tahu sebenarnya, walaupun kita orang ni media sukan, tapi kita pergi ke site berbeza sikit dengan Abang Zahid punya pengalaman, sebab Abang Zahid banyak pengalaman mungkin dapat assignment ke medan-medan peperangan. Mungkin Abang Zahid boleh share ketika first diberitahu untuk begitu, apa perasaan? Adakah Abang Zahid memang
dah masa first terima job tu pernah terfikir kena macam ni ataupun tak terfikir pun? Memang tak pernah fikir sebab kita tak tahu apa yang kita akan menghadapi di medan perang sebab tak ada pengalaman di medan perang. Maksudnya masa terima first job tu adakah terfikir macam kena pergi juga, akan di-assign benda ni? Tak pernah. Okey. Dia datang secara spontan. Macam kata orang dalam bahasa Inggeris, on the go. So dia bagi assignment, terpaksa saya discuss dengan isteri saya. Masa tu kita tak fikir yang apa risiko yang kita akan hadapi. Sebab medan perang ni terbuka, luas. It's orang kata peluru tu anytime. So tapi kebanyakan yang saya alami adalah tengok suasana perang, suasana yang the real deal, dia kata. First tu di mana bang? First assignment abang pergi tu? First thing di Iraq. First thing di Iraq. Okey, macam mana mungkin mula share sikit first bila dah sampai di sana tu? Pengalaman, perasaan. Tak semua orang ada. Bila kita apa yang kita nampak ya, askar kiri kanan semua pakai vest kalis peluru. Kita sampai mungkin di airport, kebanyakan tentera Amerika Syarikat sebab dia orang yang ditugaskan. Lepas tu macam tak ada NATO Peacekeeping Force, tak ada yang Canberra Road, memang tak ada. Semua yang komando, yang snipers, itulah dia punya scenario yang kita nampak. Bagi dia orang, sesiapa yang dia buat profiling, kalau nampak asing, memang you are a target. Dia akan buat background check you, siapa sebenarnya, apa urusan kamu datang ke Baghdad. Walaupun kita dari segi media, tapi polisi dia tu ketat juga. Dia berbeza sebab dia punya, bila dia siasat latar belakang kita, panjang nak cerita dia kan. Itulah dia punya senario yang pertama sekali lah yang sampai. Okay, contoh, mungkin saya dulu pernah bekerja dalam entertainment dan sekarang sukan. Mungkin berbeza bila kita turun ke padang untuk buat liputan. Macam mana ketika abang bila dah lepas semua advertisement di tempat yang pertama untuk buat liputan, apa dia punya environment ketika itu? Mungkin mula-mula kita tengok atas risiko yang akan kita hadapi dalam lokasi itu. Tapi risiko tu memang kita tak boleh nak elakkan sebab orang kata tak boleh dipredict lah. Tak boleh dijangkakan. Macam ibaratkan kalau saya duduk dengan saudara kat sini, kita tak tahu bawah ni ada apa kan. Ada mungkin letak mine bomb ke apa ke kan, mine sweeper ke apa ke. So kita kena ambil kita punya kita punya feeling lah. Adakah tempat tu selamat? Kita tengok sekitaran. Walaupun tak ada experience, kita boleh nampak, kita boleh rasa dengan kita ada the sixth sense lah kan. Macam tu lah. So kalau of course perasaan takut sebab kita dah sampai ke medan perang, macam mana dekat keadaan malam nak tidur tak boleh ke, nak makan mungkin macam kita tak boleh predict anytime bom datang. Kita macam ni lah, kita sebagai seorang Muslim Islam, kita pegang pada apa yang kita percaya. Allah sentiasa ada kan. Daripada guideline tu, kita sentiasa kena beringat lah yang kita ada keluarga, kita ada isteri dan anak-anak yang mengharapkan kita. So itu salah satu pendorong saya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan semangat untuk teruskan.
Okey, mungkin abang dah banyak pengalaman, banyak pergi medan perang. Apa yang pengalaman yang mungkin abang tak lupakan sekarang, tapi mungkin boleh share detik-detik yang mungkin yang paling cukar lah. Detik yang mungkin paling dah hampir nak berlaku. Detik yang paling ketara sekali yang pernah saya alami ialah masa daripada kita sampai daripada nak masuk ke bandar Baghdad, di mana kenderaan kami dah orang kata dalam bahasa Inggeris di crossfire, di ambush oleh pengganas. Bukan dia pengganas yang tengah berlawan dengan current government kat situ lah. So kami memang dalam bahasa Inggeris dia kata crossfire tu, yang memang dia tembak peluru sampai Random lah. So kami terpaksa menyerap di bawah van tu bawah tu supaya jangan kena tembak. Tapi kaca semua daripada cermin semua Dah terkena. macam hujan kaca atas kami. Itu dah biasa. Luka tu memang dah biasa. So kami terpaksa berdiam sampai dia orang berhenti tembak. Berapa lama tu? Saya tak tahu. Mungkin tak sampai 10 minit pun lah, sebab 10 minit pun hanya lama kita pun. dengar tembakan yang melalui kita kan, itu je lah kan. Selain daripada tu, Mungkin masa yang kita kena tembak, saya ingat satu je. Saya ingat Allah tolong selamatkan saya. Saya ada keluarga, saya ada isteri dan anak. Saya nak go through this. Itu yang satu yang saya ingat masa situasi itu. okey, mungkin pengalaman abang ni sebenarnya besar ni, tak semua orang dapat lalui. Bila abang dah terfikir isteri, anak semua di rumah, ini bukan kali pertama, tapi pada peperangan lain pun abang di-extra juga. Apa abang masih teruskan lah? Apa yang sebenarnya? Bila kita dah masuk dalam pengalaman kita di medan perang, kita dah tahu selok-belok. Kita dah tahu macam kalau masuk kandang kambing, kandang membek, macam itulah. So bila kita dah tahu, kita ada orang kata apa, one next to the next level. Kita dah tahu apa kita nak expect daripada semua benda ni. Tapi bagi seorang yang tak biasa dengan keadaan ni, memang dia akan memang orang kata Tak semua orang boleh rasa. Panik tu memang biasa, sebab tak ada siapa yang akan tolong. Tak ada siapa. Kalau normally kita pergi dengan seorang wartawan, seorang cameraman dan saya bahagian teknikal. Technically, kalau tugas saya untuk set up komunikasi. Itu je. Yang penting. Memang komunikasi untuk diorang penting. Sebab berhubung balik kepada ibu pejabat. So, saya terpaksa teruskan tugas saya yang telah diamanahkan. Okey, satu saya rasa pengalaman yang besar sebenarnya. Okay, bila apa yang detik, sekali abang kata detik yang paling menyarap tu, mungkin pernah berlaku depan mata. Kalau abang nampak, mungkin abang boleh share sikit, walaupun pedih untuk mengingatinya. Sebab saya tadi abang masa berlaku tu, kita tak boleh nak fikir apa-apa. Totally blank. Kita totally blank. Cuma kena ambil nafas, ingat Allah, dan lepas tu ingat keluarga. 3 elemen tu, tak tahulah, mungkin itu pendapat saya. Pendapat saya, kita sebagai seorang Islam, kita ada jalan cerita kita sendiri. Allah dah tentukan kita punya riwayat kita kan. Alhamdulillah, bila saya sematkan benda tu dalam dada saya, saya masih alhamdulillah, saya masih lagi boleh bercakap. Okeylah, bagi kita satu part sikit sebab tadi kita berbual belakang kamera, abang kata pernah nampak orang ditembak depan mata semua everything dan dibom. Mungkin share sikit lah itu, mungkin dah teringat sesuatu
sesuatu situasi macam tu hanya saya dapat imbas kembali masa di Afghanistan, di Kabul, yang masa tu masih dijajah oleh Taliban dan bahagian keselamatan dijaga oleh tentera Amerika masa tu. Biasanya pihak Taliban dah tangkap orang yang telah melakukan kesalahan, tapi kita tak tahu apa kesalahan dia. Tapi kesalahan dia orang adalah hukum mati, di mana dia orang akan dikumpulkan di tengah padang bola. Kalau 6-7 orang, dan Taliban ni dia senapang dia hanyalah ada AK-47 yang memang dia orang makan, minum dan tidur dengan senapang. Itu memang nama dia orang ada dah engrave dah senapang tu. So bagi dia orang senapang tu adalah nyawa dia orang. So dia gunakan senapang tu sebagai macam mengadili orang kata apa, untuk mempertahankan diri. Dan dia orang gunakan untuk buat execution. Execution akan dibuat di halayak ramai untuk menunjukkan yang inilah cara Taliban memerintah. Mungkin abang ada pengalaman pernah ditahan di mana-mana ketika itu? Pernah ditahan tapi untuk bertanya apa tujuan berada di Afghanistan. So kami pun cakap kami buat liputan. Tapi diorang benarkan lah. Diorang benarkan. Dan rakyat Malaysia terkenal dengan orang-orang Afghanistan. Sebab pada mula bila saya masuk ke sempadan, kena bagi pasport. Diorang pegang? Diorang tengok. So, bila diorang tengok Malaysia, brother, you're my brother. And dia cakap, Tun Mahathir Mohamad, nama dia. Saya pun terkejut. I said, why? Because he upheld the religion. That's why we respect him as a leader. So, kata, okay, fine. But I'm Malaysian. Can I go in? Kata, okay. Dia boleh cakap bahasa Inggeris. Very good English. Tapi kebanyakan mereka ni semua memang ibaratkan kita profilkan mujahidin. Macam tu. Dia orang punya dressing macam tu. Okay, of course bila abang dah pergi banyak assignment yang sangat besar untuk saya kan. Saya tak semua orang boleh lalui. Kalau orang balik mungkin dah trauma, dah mental block. Macam mana abang bila balik tu untuk pulihkan everything semua nak like a normal dengan segala berlaku di depan mata? Tak semua orang lah. Bila situasi macam ni, kasih sayang daripada isteri dan anak-anak yang akan meredakan segala trauma dan mental yang telah berlaku dalam diri. Sebab kita melakukan tugas demi untuk isteri dan anak-anak. So, itulah satu elemen, satu pegangan saya yang sentiasa akan membagi ketenangan jiwa. Bila dah balik ke pangkuan mereka, saya bersyukur atas berkat doa isteri saya dan anak-anak, saya masih lagi dapat bernafas. Mungkin diorang beritahu macam Abang Zahid, macam tolonglah berhenti, tak payah kerja lagi macam ni. Macam mana? Memang isteri saya ada bagi tahu cukuplah. Sudah cukuplah. Saya tak boleh tidur malam-malam mengingatkan awak hidup atau mati. So saya kata apa yang dah tertulis, itulah yang tertulis. Kita terima qada dan qadar dah. Itu je. Okay, mungkin ada fan-fan nak tahu, mungkin saya maaf kalau bertanya macam jari tu mungkin adakah akibat daripada ini jari tak sebab tak disiplin, itu sebabnya. Nah, kalau jari okay, abang boleh tunjuk sikit. ini jari yang tak disiplin. Jadi macam itulah sebab
sekarang ni kan macam-macam bakteria mana-mana kan. So ini adalah infeksi bakteria yang dia makan flesh eating bacteria. So saya ingat akibatkan bukan. Ini nak menyelamatkan daripada bakteria makan seluruh badan, dia terpaksa mematikan. Itu je. Okeylah itu pasal kerjaya abang sendiri sekarang abang masih bertahan. Saya salute sebenarnya, even Alhamdulillah. Saya rasa tak ramai anak muda mampu buat kerja macam ni. Apa yang abang sebenarnya harapkan lah? Abang masih bertahan dan mungkin ada yang mungkin dah akan kerja dalam bidang ni juga. Apa yang abang boleh suggestkan untuk diorang? Bidang saya ni, saya bermula daripada bawah sebagai sebagai technician, naik ke level jurutera all the way. Sebab saya belajar melalui pengalaman dan saya buat peningkatan diri dengan membelajar teknologi yang nak semasa. So ini semua tertakluk balik pada minat kita kalau dalam penyiaran, dalam kejuruteraan, penerbangan, macam-macam lah. Apa yang abang harapkan kerjaya? Sebab abang masih lagi bertahan bekerja. Dah berapa tahun abang bekerja? Sebab macam ni, saya suka apa yang saya buat. Itu yang penting, menjadi pendorong. Betul. Saya suka apa yang saya buat. Saya suka apa yang akan datang pada saya. Sebab saya dah tahu apa yang kata excitement dia punya adrenaline rush. Itu je. So sekarang abang dah base di Doha. Saya dah janji dengan isteri dan anak-anak saya takkan keluar lagi ke mana-mana. Oh dah tak sign lagi dah. Okey, alhamdulillah. Of course saya sebagai jurnalis muda, walaupun kita berbeza mungkin bidang tu, walaupun saya sukan, tapi saya respect kat abang. Tak semua orang, even dalam sukan pun ada cabaran ni, tapi cabaran abang lebih besar sebenarnya. Mungkin last kita untuk selit dalam kerjaya abang ni. Betul, saya setuju abang kata kena buat apa yang kita minat dan supaya kita rasa adrenaline tu untuk bekerja kan. Last kali apa yang abang harapkan sendiri dalam hidup abang dan kerjaya abang sebenarnya sebelum abang nak pension ni? Abang dah bagi pengalaman yang ada yang luas ni. Saya sedia balik pada Malaysia dan mengajar anak-anak muda. Itu mahal. Apa yang saya nak berkongsi teknologi, sebab saya rasa banyak saya boleh kembalikan pada anak-anak muda kita kat sana. Sebab pada satu saya ilmu tu anugerah dari Tuhan. Kita kena share. Kita kena bagi. Jangan ambil dia sebagai macam satu figure ke apa kan. So itulah macam saya. Tapi alhamdulillah saya ada 4 orang anak, yang sulung sekali perempuan, yang 3 lagi lelaki. Anak perempuan saya adalah dapat tempias sikit lah. Dia dari segi masscom semua. Dan yang 3 anak lelaki saya, seorang, tapi dia orang more to digital lah, digital platform ya. Itulah sebab trending sekarang. Dan dalam segi IT lah kan, itulah trending. Tapi bagi saya mula dari zaman analog. Analog transformasi ke zaman digital, dan sekarang platform dah sampai ke platform AI. Betul, AI sesuatu yang very very berbahaya kalau disalahgunakan. Sekarang pun dah banyak. Okey bang, terima kasih. Kita dah pergi satu part yang saya rasa satu pengalaman yang besar sebenarnya. Daripada Abang Zahid sendiri, saya rasa tak semua orang lalui benda-benda yang ekstrim macam tu. Saya rasa saya salute. Dan saya suka Abang Zahid kata bila balik ke Malaysia nak kongsikan kepada anak muda, nak bagi tahu yang kena ada passion lah. Kalau tidak, benda tu tak menjadi. Dan paling penting untuk orang Islam sendiri, kita pegang pada agama kita dan Allah SWT. Okay.